Okay, baik. Kita boleh mula slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita sekali lagi diberi kesempatan peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian mingguan kita secara online. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung hari ini yang kita tergendala itu ataupun terputus hari itu kita dah baca martabat masuk waktu sampai 3 martabat, tapi dia terputus hari itu sempat satu saja. Kita akan sambung balik hari ini martabat yang kedua. Muka surat 12 bagi tuan-puan yang ada kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12 di bawah sekali fasal bermula mengetahui masuk waktu, iaitu 3 martabat. Di bawah sekali itu fasal yang kita bincang. Itu syarat sah, dalam tajuk besar dia adalah syarat sah sembahyang. Dia panggil syarat sah di luar daripada sembahyang. Sebagaimana yang kita maklum, syarat sah ini dia ada 2. Pertamanya syarat sah sebelum takbir, dan yang keduanya ialah syarat sah dalam takbir. Adapun dalam takbir, selepas takbir, ataupun dipanggil syarat sah selepas sembahyang. Syarat sah sebelum sembahyang ni kita bincang, ni ada 9 perkara, 9 syarat yang dibincang dalam kitab kita ini, kitab Hidayatus Sibyan. Kalau dalam dipanggil syarat sah dalam sembahyang, yakni selepas takbiratul ihram, sebelum salam, itu merujuk kepada syarat sah mendirikan setiap rukun 13. Setiap rukun 13 itu dia ada syarat sah yang mesti kita clear ataupun mesti kita settlekan. Setiap pelaksanaan rukun dalam sembahyang mesti kita kena menepati syarat sah setiap rukun. Baik, kita bincang tuan-puan kembali balik kepada tajuk kita, iaitu syarat sah dalam sebelum sembahyang yang ke-6, iaitu pendetailan syarat sah yang ke-6 ataupun ke-5 sebelum ni dia bincang secara umum. Muka surat 8 dia bilan secara umum tanpa mendetailkan, iaitu syarat sah ke-5, berkenaan ke-5. Kemudian muka surat 12 baru dia detailkan secara perinci yang kata cara untuk kita tahu masuknya waktu. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, keduanya daripada 3 martabat masuk waktu. Jadi kita tahu syarat sah sembahyang mesti tahu masuk waktu. Kalau sembahyang agak-agak, sembahyang gamuk-gamuk, ataupun sembahyang syak ni gamuk-gamuk ataupun agak-agak ataupun kok, hari ni orang ini dia main kok je, maka tidak sah. Kenapa? Kerana syarat sah sembahyang mesti tahu masuk waktu. Nak tahu itu, cara tahu itu sama ada tahu martabat yang pertama, ataupun tahu martabat yang kedua, ataupun tahu itu martabat yang ketiga. Kita boleh pilih. Baik. Sambung martabat yang kedua, bagaimana cara kita tahu martabat yang kedua? Dan keduanya martabat masuknya waktu daripada 3 martabat dengan ijtihad ia musalli, yakni ia orang yang nak mendirikan sembahyang. Jadi dengar tu dia kait kepada ataupun sesuatu yang mahzuf. Apa dia mahzuf? Mengetahui ia musalli akan masuk waktu itu dengan ijtihad ia orang yang sembahyang. Jadi dia tahu ni, dia kena tahu cara masuk waktu tu. Bagaimana cara dia tahu? Tahu dengan cara ijtihad. Apa dia ijtihad? Kita dah sebut minggu lepas. Iaitu ijtihad ni berusaha. Ijtihad berusaha bersungguh-sungguh
mencari dalil ataupun mencari bukti, menunjukkan, mencari dalil ataupun mencari bukti, mencari tanda masuknya waktu sembahyang. Itu dipanggil ijtihad. Ijtihad mencari dalil, mencari bukti yang menunjukkan masuknya waktu. Itu barulah sah. Kalaulah tidak ada ijtihad, kalaulah tidak ada orang panggil ijtihad, tak berusaha mencari bukti, mencari dalil, dalil itulah memberatkan hati dia masuknya waktu, maka tidak dinamakan zon. Ini martabat kedua ni tuan-puan, sebenarnya martabat zon. Martabat pertama martabat yakin, martabat yang keduanya ialah martabat zon. Apa dia zon? Kita dah sebut juga minggu lepas tuan-puan. Zon ini asalnya ialah berat sangkaan hati masuknya waktu. Ataupun cenderung, hati kita lebih cenderung, lebih berat masuknya waktu. Maka mesti ada sesuatu benda untuk memberatkan hati kita bahawasanya dah masuk waktu. Maka suatu benda itulah yang kita panggil dalil, menunjukkan bahawa masuk waktu. Kalaulah tidak ada dalil, tidak ada satu benda yang boleh dijadikan dalil memberatkan masuk waktu, maka tidak boleh dinamakan zon. Tetap syak. 50-50, orang panggil syak. Masuk tak lagi, masuk tak lagi. Sebab tu dia semayang dalam keadaan syak ini, dalam keadaan agak-agak, dalam keadaan gamuk-gamuk, dalam keadaan mungkin masuk dah kok, maka itu tidak diterima di sisi syariat, walaupun kebetulan mereka solat, kebetulan wakilnya, ataupun nafsul amrinya, ataupun hakikat sebenarnya memang masuk waktu, maka tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Kita akan bahas syarat yang ketiga lagi. Syarat untuk Allah terima ibadat kita mesti ada dua syarat, iaitu pertamanya zon mukallaf, yang kedua nafsul amri. Jadi kita akan bincang ketiga sebagai penutup nanti. Syarat, kita buat kesimpulan syarat untuk Allah terima ibadat kita. Jadi kita bincang ini. Yang keduanya apa? Yang keduanya martabat zon, berat sangkaan hati masuknya waktu. Nak berat sangkaan hati ni mesti ada dalil. Berusaha mencari dalil. Berusaha itu dipanggil ijtihad. Mencari dalil sesuatu, dalil ni bukti yang kata masuknya waktu. Maka dalil itu menjadi pemberat kepada hati kita masuk waktu. Barulah dinamakan zonnun. Barulah dinamakan zon. Ini bukan yakin, bukan zon. Jangan kita sebut dah minggu lepas. Kadang-kadang orang kita dia tak berapa nak cakna fiqah, tak berapa nak ada minda fiqah, menyebabkan dia bercakap sembrono. Dia main hantam, dia main gomo je. Yakin je, dia mudah guna yakin, dia mudah guna zon. Kadang-kadang dia gagak-agak saja tapi dia kata yakin. Kadang-kadang dia zon tapi kata yakin. Itu penggunaan istilah mesti tepat mengikut disiplin ilmu fiqh. Kalau zon kita tak boleh guna yakin. Kalau yakin. Kalau syak pun kata yakin, maka itu sangat tersasar jauh dari segi disiplin ilmu fiqh. Baik. Kita dah tahu tuan-puan zon, kita dah tahu makna zon, dan kita dah tahu ijtihad. Jadi keduanya dengan ijtihad, mengetahui akan masuk waktu itu dengan ijtihad, dengan berusaha ia musalli. Berusaha tu pada sesuatu yang menunjuk ia sesuatu itu akan waktu. Jadi sesuatu inilah tuan-puan dipanggil dalil. Sesuatu syai' ni, pada sesuatu ini dinamakan dalil. Iaitu berusaha ia musalli, mencari sesuatu. Sesuatu itu dalil, bukti yang menunjuk ia sesuatu itu akan waktu. Dia kena berpegang kepada sesuatu, berusaha mencari sesuatu yang boleh menunjukkan, sesuatu itu dapat menunjukkan bahawasanya masuknya waktu. Sesuatu itulah dijadikan tanda bahawasanya masuknya waktu. Mana contoh sesuatu itu? Contoh dalil untuk kita boleh berpegang bahawasanya masuk dah waktu solat. Mana dalil untuk kita berpegang? Contoh pertama, dia buat main dua contoh saja. Seperti ni contoh sesuatu yang menunjuk ia sesuatu itu akan waktu. Seperti membaca Quran. Seperti membaca Quran. Contoh dia boleh dijadikan dalil
dengan membaca Quran boleh dijadikan dalil menunjukkan masuknya waktu. Macam mana contoh dia? Contoh dia kita dah bahas contoh minggu lepas, tapi kita ulang balik sekali lagi. Contoh yang pertama ini, baca Quran ini, iaitu dia dah jadikan orang panggil kebiasaan. Ini kena uji dulu. Cara nak jadikan dalil, dia kena uji dulu. Dia tak boleh terus baca Quran, terus dah masuk waktu. Saya dah baca Quran lama, tak boleh. Kali pertama dia kena uji. Uji beberapa kali. Macam mana ujian? Uji berapa kali menjadi kebiasaan, menjadi adab, menjadi kebiasaan dia. Selepas solat maghrib, contoh bagaimana dia nak tahu masuk waktu isyak dengan martabat zon. Dan martabat zon, syarat dia mesti ijtihad, mencari dalil, mencari sesuatu yang boleh menunjukkan bahawasanya masuknya waktu. Baik, kita nak contoh sesuatu yang menunjukkan masuk waktu tu. Apa dia contoh? Kita nak jadikan bacaan Quran sebagai contoh. Bagaimana cara kita nak buat? Selepas kita solat maghrib, biasanya kita buat apa, tuan-puan? Biasanya kita akan wirid. Selepas wirid, kita buat apa? Selepas selesai wirid, kita doa, kemudian kita bangkit mendirikan sembahyang sunat ba'diyah. Selepas kita solat sunat ba'diyah, kita teruskan dengan baca Quran. Itu amalan kita. Baca Quran ini satu juzuk Quran. Kita, bukan orang lain. Dengan bacaan qadar kita, nisbah kita, baca secara murattal, tak laju sangat, tak perlahan sangat, sederhana. Setiap kali kita baca Quran satu juzuk, sadaqallahul azim, kemudian orang azan isyak. Dah kita menjadi kebiasaan. Beberapa kali kita buat macam tu. Satu juzuk selepas ba'diyah maghrib, selesai satu juzuk, orang pun azan isyak. Maka kebetulan pada hari yang dia tak nak berpegang dengan martabat yakin, dia tak nak tengok mega merah di luar, ataupun kepada cuaca yang gelap, cuaca yang mendung, tak nampak dia nak tengok. Hilang lagi mega merah, dia tak boleh nak berada martabat yakin. Takwim pun tak ada, jan pun tak ada, radio pun tak ada, TV pun tak ada, nak tanya orang pun tak boleh. Dia sahaja. Maka nak solat, tak boleh solat dalam keadaan syak. Masuk dah lagi, agak-agak masuk dah, terus solat, tak sah. Dia solat mesti pilih sama ada nak duduk martabat yakin masuk waktu, ataupun zon masuk waktu. Ataupun yang ketiga sekejap lagi. Maka dia pun nak pilih martabat zon masuk waktu kerana tak boleh berada pada martabat yakin. Maka zon ini mesti dia kena ada sesuatu yang menyebabkan hati dia ini berat masuk waktu. Apa pemberat hati dia masuk waktu? Iaitu bacaan Quran dia. Dah menjadi kebiasaan bagi dia selepas dia baca satu juzuk, masuk waktu isyak. Hari itu tiba-tiba tak ada jam, tak ada segala-galanya, maka dia boleh berpegang dengan bacaan Quran itu sebagai dalil yang kata menunjukkan dah masuk waktu. Yakin ke tidak? Tidak. Martabat apa? Martabat zon. Berat dah rasa hati aku ni, masuk waktu. Apa dalil untuk kita pegang kata berat? Ni, aku biasa dah baca Quran, selepas aku baca Quran, akan masuk waktu. Ini. Itu contoh membaca Quran. Boleh dijadikan baca Quran untuk kita tanda sebagai masuk waktu. Ataupun yang kedua, ataupun bunyi burung. Ataupun contoh yang kedua seperti bunyi burung. Atau ni dia panggil atah pada kata membaca Quran. Atau bunyi burung. Bunyi burung pun boleh. Saya jelas juga minggu lepas tu pun contoh bunyi burung. Contoh sahaja. Kita boleh jadikan suara burung, kicauan burung itu sebagai dalil masuk waktu. Contoh, saya cerita minggu lepas tuan-puan, kalau saya tak pasti terputus lagi ataupun tidak. Minggu lepas, subuh, kita nak tahu tanda masuk subuh. Subuh 5.50. Tapi kita jam pun tak ada, azan pun tak dengar, jauh, masjid pun jauh, surau pun jauh, takwim pun tak ada, jam pun mati, radio pun tak ada, televisyen pun tak ada, nak tengok cuaca pun mendung, tengok gelap. Tapi kita boleh dengar. Kita dengar apa tuan? Kita dengar kicauan burung. Dan kita dah biasa uji.
Maksudnya dia kena tajribah dulu, kena uji. Kebiasaannya kita tahu. Burung belakang rumah kita ni 6.30, setiap pukul 6.30 dia akan bunyi. Pukul 6 dia tak bunyi, 6 suku pun tak bunyi. 6.30 kita duk perhati. Lama dah kita duk perhati. Biasa kita bangkit 5.50. Kebiasaan kita bangkit 5.50. Solat, selepas solat, wirid. Lepas wirid baca Quran. Lepas baca Quran, tengok 6 suku. Tengok 6.30, mula burung akan berkicau. Burung di belakang rumah kita mula dia berbunyi. Ini dah biasa bunyi. Tu kita kena tahu kebiasaan bunyi. Bukan hari tu kali pertama turun nak pegang, bukan. Ini kena uji. Kena tengok dulu, kena perhati dulu. Kalau rumah belakang rumah saya ni tuan-puan pukul 6.30. Memang kebiasaan saya perhati 6.30 bunyi. Dia tidur 2-3 pokok belakang rumah ni tempat tidur dia. Ramai. Banyak. Ramai pula. Banyak. Kelantan dia sebut dia penjodoh bilangan silat sikit. Binatang dia panggil ramai. Jadi memang banyak burung di belakang rumah. 6.30 bunyi. Adakah kita boleh berpegang ketika mana jam tidak ada, ketika mana gelap kita tak nampak cuaca? Biasa 6.30 dah nampak dah macam nak cerah. Tapi pada hari tu tak nampak. Adakah kita boleh berpegang kepada suara burung, kicauan burung untuk tandanya masuk waktu subuh? Jawab dia, boleh. Itulah yang disebut sebagai ijtihad, mencari dalil, mencari bukti, masuk dah waktu. Maka bukti itu menjadi pemberat kepada hati kita, cenderung masuk waktu dengan dalil kicauan burung. Ataupun barang yang lain daripada keduanya. Ataupun barang yang lain daripada keduanya, kedua contoh tadi. Ini dia bagi 2 contoh saja, banyak contoh-contoh lagi dalam kitab-kitab lain. Contoh ayan, kuku ayan, jantan. Kita bila ya jantan kita masuk subuh ni, biasa orang dulu tuan-puan, dia jam pun tak perasan. Kadang-kadang jam pun tak ada, orang dulu mana ada jam. Jam dia matahari saja. Zaman 70-an dulu tuan-puan, ramai orang kita tak ada jam. Dia ada radio, TV pun setengah tak ada. Radio kadang-kadang ada. Jadi jam dia hanyalah peredaran matahari. Dan dia berpegang kepada kukuk ayan. Ayam berkukuk. Masuk subuh, ayam berkukuk. Dia tahu ayam dia ni kukuk kali pertama pukul 4. Kukuk kali kedua pukul 5. Kukuk kali ketiga pukul 6. Dia tahu dah. Memang dia uji. Dia uji. Maka apabila dia perhati lama ayam dia, kebiasaan memang macam tu. Kali pertama kukuk tak masuk subuh lagi. Kali kedua kukuk tak masuk subuh lagi. Kalau kali ketiga dia berkukuk, itu tanda masuk subuh. Adakah kita boleh berpegang kepada suara kukuk ayam? Boleh. Dinamakan ijtihad. Mencari dalil masuknya waktu subuh. Baik, dan ketiga. Baik, kesimpulan kita buat sekejap lagi. Kesimpulan itu, nanti kita buat kesimpulan sekiranya ijtihad kita tersalah. Apa hukum? Kita pegang, kebetulan kita pegang kepada ayam, tiba-tiba ayam tak sihat hari tu. Dia tak berapa sihat. Selesema. Dia demam. Ayam demam, dia kacau. Sistem kacau. Patut dia berkukuk 3 kali, pukul 6. Tiba-tiba dia berkukuk 3 kali, itu pukul 5. Dah berkukuk, subuh tak lagi, kita pun sembahyang subuh pukul 5. Tak subuh lagi. Nafsul amrinya tak subuh lagi. Tapi zon kita dah ada zon. Tapi zon yang tersilap. Apabila zon tersilap, nafsul amrinya, realnya tersilap, apa hukum dia? InsyaAllah kita akan bincang di belakang. Last sekali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ketiga. Dan ketiganya daripada 3 martabat. Martabat ni standard. Martabat ataupun standard masuk waktu. Cara nak tahu masuk waktu yang ketiga. Dengan taklid orang yang mujtahid. Dengan ni qaid kepada sesuatu yang mahzuf. Apa dia yang mahzuf? Yang kena takdir, iaitu mengetahui ia akan masuk waktu dengan taklid orang yang mujtahid. Dia tahu ia musalli ni, tahu akan masuk waktu tu dengan cara macam mana? Dengan taklid. Taklid dengan ikut. Dengan ikut apa? Ikut orang yang mujtahid. Yang ikut orang yang berusaha mencari sesuatu menunjukkan masuk waktu. Tu dipanggil mujtahid. Kalau usaha tu panggil ijtihad. Orang yang berusaha tu dipanggil mujtahidun. Bukan mujtahid mutlak.
Ini orang tak faham tu apabila kita kata orang kita kena ijtihad cari masuk waktu, kena ijtihad cari kiblat sebelum solat. Dia pergi hantar Wahabi. Memang dia tak apa sihat juga. Ini orang tak mengaji fiqh. Dia kata mana boleh kita ni ijtihad sendiri. Ijtihad ni dia kata mujtahid mutlak saja. Dia tak faham istilah. Mujtahid mutlak tu ijtihad keluar hukum. Kita ni ijtihad lughawi. Ijtihad ni maksudnya berusaha. Bukan berusaha memahami Quran. Itu mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi. Ada. Saya biasa dengar. Apabila kita guna istilah ijtihad cari kiblat, ijtihad cari cari sesuatu masuk waktu, dia kata ini Wahabi. Mudah dia kata Wahabi. Ada juga orang kita. Terlebih tu, atau terlebih kuah. Tak ada ilmu, dia main hantam je lah. Ini istilah tuan-puan, yang kena faham istilah ni. Mujtahid ni orang, kena pada orang. Orang yang berusaha mencari sesuatu, mencari dalil yang kata masuk waktu. Dia tak boleh semaya agak-agak, tak boleh semaya gamak-gamak. Kena ada something. Kena ada satu benda yang dia pegang. Satu benda tu panggil dalil. Dan dia ni, orang berusaha ni, nama dia mujtahid. Bukan mujtahid mutlak, mujtahid lughawi saja, linguistik saja. Ijtihad, usaha dia tu, dia panggil ijtihad. Baik, martabat yang ketiga tuan-puan, dia tak boleh mujtahid sendiri. Dia tak boleh mujtahid sendiri. Dia tak boleh nak cari sendiri, tak reti nak cari satu benda, dia tak yang kata masuk waktu, tapi dia ikut orang yang mencari, ataupun orang yang pandai mencari dalil, berpegang dengan dalil, masuk dah waktu solat, kita follow dia. Itu martabat ketiga. Ketiganya dengar, tahu cara masuk waktu dengan ikut orang yang mujtahid. Ikut orang yang berusaha cari, bukan ikut orang yang tengok matahari. Itu martabat pertama. Kita ikut orang yang tengok jam, bukan. Itu martabat pertama. Iaitu bila dia boleh taklid orang yang mujtahid ni, iaitu pada ketika lemah ia. Orang yang taklid, orang yang mujtahid ni, ketika lemah ia, yakni ketika tak mampu ia daripada barang yang tersebut pada martabat yang pertama dan barang yang pada martabat yang kedua. Bila dia boleh taklid ikut orang mujtahid. Dia follow orang yang cari dalil. Dia tak erti cari dalil. Iaitu boleh ikut ni pada ketika lemah, ketika dia tak reti, ketika dia tak mampu berada, ketika ia lemah, ia tak mampu berada pada martabat yang pertama dan pada martabat yang kedua. Dia tak reti nak duduk martabat pertama, tak reti nak tengok matahari sendiri. Tak boleh berada pada martabat zon, tak boleh cari dalil sendiri, tak mampu nak cari dalil sendiri, kata masuk waktu, maka sah dia ikut orang yang mencari dalil masuknya waktu. Bersalahan, ni lain hukum dia. Tak sama dengan taklid orang mujtahid. Ada pihak harus taklid. Ini tak bersalahan ni lainlah. Bersalahan ijtihad, bersalahan berusaha. Jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada martabat yang pertama, maka iaitu harus ijtihad. Silap. Tengok betul dah. Maka iaitu harus ijtihad. Ijtihad ni apa? Ijtihad mencari dalil pada martabat kedua. Dan jika tiada mampu berada pada martabat pertama, tu jika tiada, maka wajib ijtihad. Baik, bersalahan. Bersalahan ni
lain, yakni tak sama. Tak sama dengan siapa? Tak sama dengan taklid orang yang mujtahid. Tadi sah orang yang tak tahu, tak reti nak berada pada martabat pertama, pada martabat kedua, dia boleh ikut orang yang mujtahid. Tak sama tu pada pihak harus taklid lah. Bersalahan ni lainlah ijtihad. Lainlah pada masalah ijtihad. Bukan pada masalah ikut ijtihad, pada masalah mencari, berusaha mencari dalil. Iaitu berusaha mencari dalil ni jika kuasa ia orang musalli tadi atas mengetahui masuk waktu dengan barang, dengan martabat, dengan sesuatu pada martabat yang pertama. Kalaulah dia boleh berusaha duk martabat pertama, dia mampu tengok matahari sendiri. Dia boleh tengok matahari sendiri. Boleh tak dia nak berada pada martabat kedua? Ini yang masalah ijtihad. Kalaulah dia mampu tengok matahari sendiri ni, kita nak tahu. Zuhur masuk dah lagi, tengok matahari. Mampu. Tapi boleh tak kita tak nak tengok matahari? Kita nak ijtihad. Tu isu dia. Maka iaitu ijtihad mencari dalil ketika dia mampu tengok matahari sendiri. Maka iaitu harus ijtihad, harus dia berada pada martabat kedua. Boleh dia tak nak tengok matahari walaupun dia mampu tengok matahari, dia pandai, dia ada ilmu. Tengok matahari bila masuk zuhur dia tahu, bila masuk asar dia tahu. Tengok secara real dengan mata dia tahu, dia ada ilmu. Tetapi dia tak nak tengok. Dia nak terus berada pada martabat kedua. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh. Boleh dia ijtihad sendiri. Bukan follow. Dia ijtihad sendiri. Cari dalil masuk dah zuhur. Boleh. Iaitu harus ijtihad. Yani ijtihad mencari sesuatu. Masuknya waktu berada pada martabat kedua. Harus dia berada pada martabat kedua. Dan jika tiada ni, jika tiada, ringkas aja kita tuan-tuan. Dan jika tiada apa? Tiada mampu berada pada martabat pertama. Kalau memang dia tak reti zuhur bila masuk, tak reti nak tengok matahari, pandai tapi tak tahu. Siapa pun pandai tengok matahari tuan-tuan, tapi tak tahu tanda masuk zuhur macam mana, gelincir banyak mana. Tanda masuk asar, gelincir tara mana. Tanda masuk maghrib, tergelan macam mana, dia tak tahu. Tengok matahari pandai tapi tak tahu ilmu. Kalau bagi orang yang tak mampu, jika tiada mampu berada pada martabat pertama, maka wajib ijtihad. Bukan harus. Bukan sunat, wajib ijtihad sebelum dia sembahyang. Kalaulah diri dia tak mampu berada pada martabat pertama, tak reti, tak ada ilmu tengok matahari, maka dia kena ijtihad mencari dalil. Kata masuk dah waktu ni. Itu wajib ijtihad. Baik, settle. Inilah pada hak. Inilah ni merujuk pada syarat. Inilah syarat pada hak orang yang melihat. Bukan orang buta. Pada hak orang yang melihat. Dia boleh nampak matahari. Dia boleh nampak matahari. Dia boleh tengok matahari. Inilah pada hak orang yang melihat. Bukan orang buta. Adapun orang yang buta, maka harus baginya. Orang buta pula orang buta ni dia tak boleh, memang tak nampak. Tak nampak nak tengok. Tapi orang yang boleh tengok ni, orang boleh melihat ni, dia boleh nampak. Dia boleh berada pada martabat pertama. Tapi dia tak reti berada pada martabat pertama, dia tak reti berada pada martabat kedua. Ketika tu orang yang dapat melihat ni, dia boleh berada pada martabat ketiga, iaitu ikut orang yang mujtahid. Ikut orang yang cari dalil. Adapun orang buta, maka harus baginya taklid orang yang mujtahid. Kalau orang yang nampak celek, tapi dia pandai tengok matahari, dia pandai ijtihad,
kena ijtihad sendiri. Tak boleh nak ikut orang lagi. Dia kena ijtihad sendiri. Ketika dia tak reti ijtihad, baru dia boleh ikut orang yang mujtahid. Adapun orang yang buta, maka harus bagi orang buta taklid, yakni ikut orang mujtahid. Bukan orang buta tu ijtihad sendiri dah. Ni isu martabat ketiga, iaitu isu mengikut orang yang mujtahid. Maka harus bagi orang buta taklid orang yang mujtahid, ikut orang yang mujtahid. Jika kuasa ia orang buta atas ijtihad sekalipun. Walaupun orang buta ni dia boleh ijtihad. Martabat pertama tak boleh lah, dia tak boleh tengok. Tapi martabat kedua, dia boleh ijtihad untuk berada pada martabat kedua. Maka walaupun dia boleh ijtihad, tetap dia harus ikut orang yang mujtahid. Berbeza dengan orang nampak. Orang nampak kalau dia ijtihad, pandai ijtihad, dia kena ijtihad sendiri. Dia tak boleh ikut lagi orang mujtahid. Yang kata martabat ketiga ni, bagi orang yang nampak, ketika mana dia tak reti ijtihad, dia tak reti tengok sendiri, dia tak reti ijtihad, maka barulah dia boleh berada pada martabat ketiga. Berbeza martabat kedua. Orang ijtihad, dia pandai ijtihad, dia pandai tengok sendiri, tapi dia tak nak tengok sendiri, dia boleh ijtihad. Itu perbezaan. Tapi kalau orang buta tu dia ada kelonggaran. Kelonggaran walaupun dia boleh ijtihad sendiri cari dalil, tapi dia tak nak ijtihad, dia nak terus mudah ikut je orang yang mujtahid. Boleh ke tidak? Jawab dia bagi orang buta, boleh, ada kelonggaran. Berbeza dengan orang celek. Orang celek kalau dia mampu ijtihad, dia pandai ijtihad sendiri, dia tak boleh nak ikut orang yang mujtahid. Tak boleh nak ikut orang lain yang cari. Sebab boleh jadi orang lain nisbah orang lain. Nisbah dia masuk dah waktu bagi dia. Kerana itu ijtihad dia. Adapun kita pandai ijtihad, kena berpegang kepada ijtihad kita sendiri. Kita pakai ijtihad wirid. Contoh kita wirid ni lepas maghrib kita wirid 1000 la ilaha illallah. 1000 nisbah kita masuk waktu isyak. Kalau kita baca Quran satu juzuk, tak masuk waktu isyak lagi kita. Sebab kita baca pelan kita nisbah pelan orang lain tak sama. Sebab tu kena pakai ijtihad kita sendiri. Kalau kita mampu ijtihad. Kalau kita tak mampu ijtihad, orang nampak ni, baru dia boleh berada pada martabat ketiga, ikut orang lain mujtahid. Yang ikut mujtahid, ikut orang lain cari dalil, nisbah dia. Tapi berbeza dengan orang buta, tuan-puan. Orang buta, walaupun dia mampu ijtihad, tapi ada kelonggaran di sisi orang buta, boleh dia pegang. Boleh terus dia berada pada martabat ketiga, iaitu ikut ataupun follow orang lain yang mencari dalil ataupun dipanggil mujtahid. Baik, kesimpulan. Ini kesimpulan penutup. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika sembahyang ia padahal, sembahyang ia musalli, ia orang yang sembahyang, padahal tiada mengetahui ia orang sembahyang. Ini isu penutup ni, apa dia nak bincang, tuan-tuan? Penutup ni nak bincang isu sekiranya kita sembahyang. Ada dua isu. Pertamanya, sembahyang orang yang dalam keadaan syak. Apa maksud sembahyang orang yang keadaan syak masuk waktu? Sembahyang dalam keadaan syak masuk waktu, sembahyang dalam keadaan gamak-gamak masuk waktu, sembahyang dalam keadaan agak-agak masuk waktu, sembahyang dalam keadaan kok-kok dah masuk waktu. Kesemuanya ini berada pada kategori syak, iaitu tidak sah sembahyangnya. Walaupun kebetulan dia sembahyang memang betul dari segi nafsul amrinya, dari segi realitinya memang dah masuk waktu, tetapi dia sembahyang kerana syak, status hukum sembahyang dia tak sah, wajib qada. Isu yang kedua yang kita nak bincang penutup ni, tuan-tuan, saya clearkan dulu dia punya gambaran awal sebelum kita baca. Isu kedua kita nak bincang, orang yang sembahyang dalam keadaan berada pada salah satu daripada 3 martabat masuk waktu. Jawab dia, sah sembahyang dia, tetapi isu dia, sekiranya zam dia, sangkaan dia tersilap dari segi nafsul amrinya, apa hukum sembahyang dia?
Dia dah zon. Dia dah sembahyang dalam keadaan bukan syak, tetapi dia memilih martabat zon, satu daripada 3 martabat masuk waktu ini. Cuma isu dia, zon dia, sangkaan dia ini tersasar, tersilap dari segi realitinya. Apa status solat dia? Itu yang kita nak bincang, tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika sembahyang ia musalli padahal tiada mengetahui ia musalli akan masuk waktu, tak tahu tu dengan sesuatu, dengan salah satu, tu mana sesuatu? Dengan salah satu daripada 3 perkara yang tersebut itu. Ni isu pertama. Isu dianya, ia ataupun musalli ni, orang yang sembahyang ini, dia salat dalam keadaan tuawul hayah. Padahal dalam keadaan solat dia ini, dia tak tahu. Masuk waktu itu, tak tahu tu mana-mana satu daripada 3 perkara. Maksud dia, tuan-puan, apa dia? Status orang sembahyang yang pertama ini, orang sembahyang dalam keadaan syak. Sembahyang dalam keadaan syak, dalam keadaan gamak-gamak, dalam keadaan kok-kok ni, keadaan mungkin ini, keadaan agak-agak ini, dia tak memilih, tak berada pada salah satu daripada 3 martabat. Apa hukum dia? Maka. Maka tu jawab bagi jika. Maka jika sembahyang ia padahal tiada mengetahui ia sembahyang tu akan masuk waktu dengan sesuatu, dengan salah satu daripada 3 martabat ni, dia kesembahyang ni syarat dia kena pilih salah satu daripada 3 martabat, tiba-tiba dia tak berada pada mana-mana martabat. Apa hukum dia? Maka iaitu orang sembahyang dalam keadaan tak tahu masuk waktu ni, tiada sah sembahyangnya. Tiada sah sembahyangnya. Sembahyang orang yang solat dalam keadaan tak tahu masuk waktu, sama ada cara pertama, ataupun cara kedua, ataupun cara ketiga. Mudah bahasanya, seperti orang yang sembahyang dalam keadaan syak, orang sembahyang dalam keadaan agak-agak. Itu dia punya isu yang pertama. Jika ni dia panggil ghayah. Dia panggil ghayah, nak menolak tak sah. Dia panggil ghayah bagi tak sah. Penegasan, walaupun jika berbetulannya dengan waktunya sekalipun, walaupun tepat ketika dia solat, berbetulan dengan waktu sekalipun tak sah. Ketika dia solat, kebetulannya memang masuk waktu pun tak sah. Itu dia panggil ghayah bagi tak sah jika. Dan ini isu kedua. Jadi ada 2 isu penutup tadi. Baik, saya tuan-tuan. Isu pertama, sembahyang dalam keadaan agak-agak, sembahyang dalam keadaan syak, sembahyang dalam keadaan gamak-gamak, tak tahu masuk waktu, tak tahu itu, tak pilih salah satu daripada 3 martabat. Jawab dia jelas, tak sah. Statusnya lah tak sah sembahyang dia. Apabila tak sah sembahyang dia, status solat dia seperti orang yang tak sembahyang. Apa hukum dia? Hukum dia orang yang tak sembahyang, wajib qada ke atas dia. Kalau masih lagi ada waktu, wajib i'adah. Kalau waktu dah habis, wajib qada. Kalaulah dia tak tahu, tuan-puan, maka di sisi Allah Ta'ala, dia dikira orang yang tak sembahyang. Zahir sahaja solat, tetapi di sisi Allah Ta'ala dikira orang yang tak solat. Ini bahaya. Tanpa ilmu fiqh, sangat bahaya. Isu yang kedua, dia ada 2 isu penutup. Isu yang kedua ini, dia tahu secara solat sebelum takbir, mesti tahu masuk waktu. Nak tahu itu, boleh pilih salah satu daripada 3 level, 3 standard. Sama ada tahu level yakin, tengok sedikit matahari, ataupun yang kedua level zon. Usaha mencari dalil. Dalil itu sebagai pemberat hatinya masuk waktu. Ataupun level ketiga bagi orang yang tak mampu berada pada level pertama, level kedua, dia boleh follow orang lain yang mujtahid, ataupun orang lain yang ijtihad. Baik, isu dia, tuan-puan, dia dah zon, berada pada martabat kedua, cuma zon dia ini tersilap dari segi realiti yang sebenar. Ketika dia solat, rupanya zon dia pegang tadi tersalah. Rupanya dia pegang tadi yang kata masuk dah subuh, bangkit-bangkit tengok gelap kelam semua.
Jan pun mati, radio pun tak ada, TV pun tak ada, azan pun tak dengar, tak tahu pukul berapa. Pukul 5 ke pukul 4 ke pukul 6 ni. Tak tahu. Tapi dia dengar ayam kokok dia. Dia dengar ayam jantan di rumah dia dah berkokok 3 kali. Biasanya berkokok 3 kali ni dah subuh. Ayam dia biasa dia uji, biasa dia duduk perhati, kokok pertama baru pukul 4. Kokok kedua ni pukul 5. Kokok ketiga akan pukul 6. Pukul 3 ni dia akan berkokok. Pukul 3. Pukul 6 ni 3 kali dia berkokok. Tu tanda masuk waktu subuh. Maka hari tu dia pegang kepada kokok ayam dia. Tiba-tiba ayam dia demam. Ayam dia tak sihat. Realiti yang sebenarnya ayam dia berkokok pada pukul 5. Tapi 3 kali. Maka sangkaan dia, pegangan dia ini tersasar pada nafsil amri syibah. Kalau dia tahulah, dia tak tahu tak jadi isu. Ni cerita kalaulah dia tahu, ada orang beritahu, mau solat tadi aku tengok cerah dah. Tapi tak subuh lagi. Aku lalu rumahmu, dia kata tengok bilik cerah, duduk buat apa? Aku duduk solat. Dia kata tak tahu pukul berapa tadi. Dengar ayam kukuk 3 kali, biasa ayam aku kukuk 3 kali masuk subuh. Dia kata aku lalu rumahmu baru pukul 5. Maka tak masuk waktu subuh lagi. Apa status solat dia? Solat dia tak sah, wajib qada. Tetapi status solat dia tu, tuan-puan, dia tak burn. Maksud dia ada pahala. Ulama bincang, pahala itu pahala apa? Dia tak akan burn. Cuma status dia tak sah, dia wajib qada. Tak sah tu bukan tak sah, tak jadi solat. Cuma tak jadi pahala, ataupun tak jadi pahala pula. Tak jadi diri solat subuh. Tapi ulama bincang, status solat itu sah, cuma tak jadi subuh. Sah ini jadi apa? Pertamanya, dia akan jadi qada. Sekiranya orang itu ada kuota qada yang belum dia tunai, subuh dia masih ada qada, maka dia akan auto jadi qada subuh. Dia akan auto jadi qada subuh. Yang kedua, kata para ulama, sekiranya dia tidak ada qada subuh, dia settle tak pernah tinggal subuh, maka dia akan jadi sunat mutlak. Akan dapat pahala orang yang sembahyang sunat mutlak. Dia tak akan jadi tunai subuh. Subuh wajib qada lain. Itu dia punya status. Kenapa jadi juga pahala? Kenapa jadi juga solat, cuma tak jadi tunai? Kerana ada zon. Kita baca dulu sebelum kita buat kesimpulan. Kenapa? Dan jika sembahyang ia musalli dengan ijtihad pada waktu. Ini ijtihad mencari masuknya waktu itu. Ijtihad pada waktu. Atau dengan taklid orang mujtahid. Dua-dua sama isu. Martabat kedua dan martabat ketiga. Maka nyata tersalahnya ijtihad dia. Nyata tersalah ijtihad dia. Selepas nyata tersalah. Nyata tersalah, nyata ni, nyata di sisi dia. Kalau tak nyata di sisi dia, tak apalah. Tak jadi isu. Nyata di sisi dia. Cara nyata tak kisah. Contoh kita beritahu tadi, ada orang yang beritahu dia, solat ni tak masuk waktu lagi. Itu nyata. Nyata tersalahnya bila? Kemudian daripada sembahyangnya. Selepas sembahyangnya, baru dia tahu nyata tersalah. Nascaya jadi ia sembahyang dengan ijtihad tadi sunat mutlaq. Sunat mutlaq tu, jika tiada atas orang yang solat tersalah tadi daripada yang luput. Tidak ada atasnya atas orang yang tersalah solat itu daripada sembahyang yang. Daripada tu bayan. Yam tu sifat. Sifat apa? Sifat bagi sesuatu yang mahzuh. Apa dia mahzuh? Solat. Tu seni. Seni kitab lama tu apa? Kitab lama ni kalau baca tanpa seni, dia tak keluar hukum. Dia kalau keluar hukum pun dia tak tepat. Maksudnya tak menepati dengan murak yang dikenaki. Itu penting sangat. Kenapa kita bertegas? Jagalah kesenian kitab turas. Jagalah ketinggian nilai kitab turas. Kerana daripada seni itu lahirnya mutiara. Kita nak gali mutiara yang ada dalam kitab turas ini, kena gali dengan ilmu alat. Kalau kita baca secara baca macam baca paper tu boleh, tapi dia meninggalkan seni dia, menyebabkan mutiara yang dalam tu tidak akan sempurna. Baik.
Jika tiada atasnya atas orang yang tersilap zon itu, tersilap ijtihad itu, daripada ni bayan solat dia, daripada solat yang luput. Dia tidak ada solat yang luput bagi dia, tidak ada solat qada. Yang luput itu daripada jenis itu sembahyang. Dia tak ada solat yang wajib dia qada, solat yang dia luput, jenis solat tu, jenis subuh. Kalau dia yang tersilap subuh tak ada bagi dia qada. Tak ada qada bagi dia subuh. Dan jika ada ia, kalau dia tak ada qada, jadi sunat mutlak. Kalau ada qada, dan jika ada ia sembahyang yang luput daripada jenis sembahyang tu sembahyang qada yang jenis sembahyang sama. Kalau dia tersilap subuh tu ada qada bagi dia. Dan jika ada ia sembahyang luput tu, maka jatuh ia sembahyang daripada yang luput, daripada qada. Dia tak jelas dari ibarat tinggi dia tuan. Dia tak jelas secara direct. Dia nak jelasnya sembahyang qada, tapi dia guna ibarat yang tinggi. Supaya apa? Supaya nak latih minda, nak latih orang-orang, nak latih pelajar ini mahir bahasa law, mahir bahasa undang-undang. Jadi kita mengaji fiqh ni tuan, kita mengaji Islamic law, kita mengaji undang-undang syariah, bahasanya bahasa undang-undang. Mana mungkin bahasa undang-undang dibaca seperti paper, dibaca seperti khutbah, tanpa menjaga nilai-nilai dan juga ketinggian dia punya ibarat. Baik, settle tuan. Jadi kita nak jelas penuntutnya tuan, kenapa? Ini penting. Kenapa kalaulah tidak ada sembahyang dalam keadaan syak, sembahyang keadaan gamak-gamak, maka status solat dia itu tak sah, wajib qada. Tak sah, bukan jadi sunat, bukan jadi qada. Terus, tak sah, wajib qada. Tetapi isu kedua, kalau dia sembahyang ada zon, dia ikut undang-undang. Dia zon masuk waktu, cuma zon dia tersalah, maka tersalah zon itu tidak diambil kira. Tidak diambil kira, wajib qada balik, tetapi status sembahyangnya diambil kira. Sembahyangnya jadi, cuma dia tak jadi tunai. Dia jadi qada kalau ada qada, ataupun kalau bagi orang tak ada qada, dia jadi sunat mutlak. Ini jelas dalam kaedah la ibrata bi zanni tabayyanul khata. Tidak diambil kira zon, sangkaan orang yang tabayyanul khata, nyatalah salah sangkaan itu, maka tidak diambil kira, wajib qada lain. Tetapi yang kita nak mention ni, tetapi walaupun tidak diambil kira, tetapi status solat itu dikira, cuma tidak diambil kira tunai. Dia dikira jadi sunat mutlak ataupun jadi qada. Kenapa? Kedua-dua kenapa ini menjawab tuan, kita nak jawab. Kalau orang yang tidak ada sembahyang dalam keadaan syak, ditolak. Kalau orang yang sembahyang dalam keadaan zon, tapi realitinya tak membetuli yang sebenar, juga wajib qada. Kedua-dua wajib qada. Kenapa? Jawab dia tuan, syarat sah dalam ibadah asasnya mesti ada dua. Dia berbeza dengan muamalah. Mesti ada dua. Apa dia? Pertamanya ialah mesti ada zon mukallaf. Yang keduanya ialah, ni asas tuan, asas dalam ibadat. Allah Ta'ala nak terima sesuatu ibadat ini, sekurang-kurang basicnya mesti menepati dua indikator ini. Pertamanya ialah zon mukallaf, yang keduanya ialah nafsul amri. Kena ada zon mukallaf, walaupun dia tak berada pada yakin, tidak disyaratkan yakin, tidaklah berat, Allah memberatkan, mesti berada pada martabat yakin, barulah boleh solat. Tak disyaratkan yakin, hanya disyarat zon mukallaf. Yang kedua, syarat nafsul amri. Kedua-dua ni mesti lengkap. Kalau yang pertama ada, tapi kedua tak lengkap, tak diterima, wajib qada. Mana contoh? Zon mukallaf ada, dia solat berdasarkan zon, masuk waktu ini berdasarkan zon,
tiba-tiba nafsul amri tak dapat, realiti yang sebenar tak masuk waktu lagi, maka tak diterima ibadat dia. Kenapa? Kerana nafsul amri tak membetuli nafsul amri. Wajib qada lain. Dan kalaulah kedua-dua tak memenuhi kriteria dua-dua, apa dia? Pertamanya tidak ada zon, semayan dekat keadaan syak, semayan dekat keadaan gamak-gamak, semayan dekat keadaan agak-agak. Dan yang kedua, nafsul amri tak membetuli nafsul amri, ditolak. Ataupun membetuli nafsul amri juga ditolak. Kenapa? Kerana mesti lengkap dua syarat. Contoh, dia sembahyang dalam keadaan gamak-gamak, tapi realiti sebenar masuk waktu, juga ditolak. Lagilah kedua-dua nafsul amri pun tak masuk waktu lagi, dan zon pun tidak ada, sembahyang gamak-gamak, juga lebih kita faham kedua-duanya tak memenuhi kriteria asas ini, ditolak. Dia berbeza dengan akidah. Dia berbeza dengan muamalat, dengan uqub. Adapun masalah uqub, masalah akad, masalah muamalat, dia hanya satu syarat, iaitu nafsul amri, walaupun zon mukallaf tak ada. Dia ringan sedikit di dalam isu muamalat. InsyaAllah kita akan bincang lain. Kita tak nak bagi contoh sebab dia akan jadi panjang. Cuma nak sebut saja, dalam muamalah dia tak disyaratkan dua, dia hanya syarat nafsul amri, walaupun tidak ada zon mukallaf diterima. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung minggu depan, iaitu fasal baru, bermula menghadap ain kiblat, iaitu 4 martabat. Kalaulah masuk waktu 3 martabat, maka menghadap kiblat, ain kiblat ini dia ada tambahan, iaitu ada 4 martabat. Jadi simple, tak payah juga, sama juga dengan hari ini. InsyaAllah, cuma penting sembahyang mesti berada pada mana-mana satu daripada 4 martabat ini. Ada kadang-kadang kita main agak-agak, kiblat belah mana? Agak-agak belah ni. Dia main agak-agak, tak ada dalil yang menunjukkan belah ni. Apabila tak ada dalil, maka dia tidak boleh berada pada zon. Maka orang panggil syak, gamak-gamak, agak-agak, maka tidak sah. Sama juga status sembahyang dengan masuk waktu. Dia lebih kurang konsepnya sama. Sebab tu lebih mudah apabila kita dah faham konsep masuk waktu ada 3 martabat, dan hukum dia kita dah faham. Dan insya-Allah sama juga konsep ain kiblat atau ain kiblat. Menghadap kiblat juga dia ada martabat dia, dan isu juga lebih kurang sama. Isu lebih kurang sama. Sebab tu kita kena biasakan perbahasan syarat, dan kita bahas isu. Itu penting untuk kita mantap fiqh kita. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kalau minggu ni dah lewat. Kalau ada sebarang soalan, tuan-puan boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kalau yang boleh jawab, kita akan jawab. Yang tak boleh jawab, kita akan tangguh. Kita tengok kitab dulu untuk sebelum kita clearkan, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada tuan-puan. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur game Syabab ataupun game anak muda ceras. Dan juga tuan-puan yang memeriahkan program ataupun majlis kita pada hari ini, yang memeriah ataupun menta'zimkan, membesarkan majlis ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan ilmu, mudah-mudahan kita diberikan manfaat ilmu, dan kita diberikan keberkatan usia kita, dan juga keberkatan harta benda dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Tak sempat nak baca tuan-puan.